adalah Tok T rasakan Kelantan ni adakah perlu ditubuhkan kerajaan bersama dengan UMNO, BN ni bersama-sama dengan Kuli semua, ataupun Pakatan Harapan saja sudah cukup untuk melawan di Kelantan di Kelantan saja? Okey, itu saja. Ya. Atau mungkin ada Tok T ada lain nama-nama lain yang mungkin boleh bawa untuk lawan PAS selain daripada Musa Tur Razali, Wan Ibrahim, Ahmad Jazlan dan Ibrahim Halil. Itu saja. Melukakan kerajaan PAS yang ada sekarang ini. Itulah. Mana dia begini? Jadi penukaran itu ada dua bentuk sebenarnya. Penukaran pimpinan PAS itu sendiri dan menukar terus kerajaan PAS itu secara langsam. Yeah. Jadi pembersihan PAS itu yang perlu dilakukan. Kalau pembersihan itu tidak boleh dilakukan, kita mengharap sekurang-kurangnya PAS melakukan 70% pembersihan kepimpinan yang ada sekarang ini, mengganti dengan pemimpin muda yang lebih dinamik, yang lebih pemikiran terbuka, yang lebih profesional. Tapi gerakan sekarang ini saya melihat mereka mahu membersihkan PAS, membersihkan Kelantan itu dari PAS. Dan matlamat ataupun mekanisme untuk membersihkan PAS itu tidak ada cara lain melainkan parti-parti pembangkang, PH dan UMNO serta SIF Kelantan serta parti-parti pembangkang lain termasuk putera pimpinan Ibrahim Ali, ataupun kalau pejuang, kalaupun ada, perlu bergabung. Tanpa pergabungan ini, tujuan ataupun hasrat untuk menukar kerajaan itu tidak akan berlaku. Itu pun dalam keadaan sebegitu pun saya tidak boleh nak meletakkan, ini ramalan saya, tak boleh nak meletakkan ianya telah sampai ke peringkat 55%. Dia masih lagi di sekitar 51-52% saja. Kalaupun ada kesepakatan itu. Tapi kalau tidak ada pakatan langsung, sudah pasti PAS yang kini telah pun berkolaborasi dengan Bersatu, mereka telah pun melancarkan jentera pilihan raya di Tanah Merah 2-3 minggu lepas. Itu menggambarkan sambutannya begitu hangat dan menunjukkan bahawa kekuatan PAS itu masih lagi tidak banyak berubah. Tapi dengan adanya gabungan itu, dia boleh memberi satu tarikan baru kepada rakyat Kelantan. Sebab rakyat Kelantan yang ingin menukar kerajaan sekarang ini, dia mahu melihat siapakah yang akan mempelopori ataupun parti manakah yang boleh mendominasikan gabungan itu. Jadi dalam hari ini, apa yang dapat dilihat ialah UMNO saja yang boleh mendominasikan usaha untuk menumbangkan Kelantan, boleh meyakinkan. Tetapi ada lagi usaha pihak-pihak tertentu dari UMNO sendiri yang kurang senang dengan kluster mahkamah, cuba untuk menarik sama UMNO bersama PAS di Kelantan nak menghidupkan muafakat nasional. Ini sedikit membimbangkan kemungkinan proses pergabungan UMNO, PH, SIF Kelantan dan Putera dan sebagainya itu mungkin akan menghadapi jalan sukar dan tidak semudah diharapkan. Jadi tegasnya di sini, kalau berlaku pembentukan kerajaan selepas ini, tentulah kerajaan bersama. Tanpa mengira siapa yang akan menjadi pemimpin kerajaan Kelantan sebagai Menteri Besar. Yang pentingnya, pembersihan PAS itu yang perlu diutamakan sekali. Wallahualam. Ya, Saudara Iqbal menerima semangat penyatuan di kalangan pembangkang untuk memastikan kerajaan PAS, kerajaan Kelantan terubah kan. Jadi pandangan sebegitulah yang satu pandangan yang positif yang diperlukan untuk memberi inspirasi kepada pemain-pemain politik di Kelantan. Jadi kalau tidak perlu lagi kita mempersoalkan UMNO ni jahat ke ini jahat itu, kita tak perlu melihat apa sejarah yang lalu yang dilakukan pada setengah orang yang dulu berada PAS keluar, tapi kita perlu move forward pergi ke depan untuk memastikan bahawa Kelantan terselamat. Jadi mengenai PAS ni perlu ada tokoh agamawan. Dalam pembangkang perlu ada tokoh agamawan bagi mengimbangi PAS itu. Saya rasa itu sekarang ini tidak begitu berbangkit, kerana dalam PAS itu sendiri pun kalau kita nak cari seorang tokoh agamawan yang genuine seperti mana Tok Guni Aziz, sudah tidak ada lagi pada waktu ini. Jadi ustaz-ustaz atau tokoh agamawan dalam PAS yang ada sekarang ini, termasuk anak beliau sendiri pun jauh berbeza dari segi saksiahnya dan sebagainya. Jadi isu
perlu ada seorang tokoh agamawan untuk mengepalai itu, saya rasa tidak berbangkit. Sebab semangat untuk membersihkan PAS daripada segala macam kesilapan, kelemahan yang dibuatkan ini sangatlah besar waktu ini. Dan kalau kita perlu kepada seorang tokoh agamawan untuk menandingi PAS, rasanya pembangkang ada seorang tokoh yang boleh dikatakan relevan dan sesuai, iaitu Ustaz Nik Omar Abdul Aziz. Kebetulan dia berada di sebelah sini menjadi salah seorang pimpinan takdil amanah di peringkat negeri dan juga nasional. Jadi beliau boleh ditonjolkan sebagai orang yang boleh mengganti ataupun meneruskan legasi Tuk Guru Nik Aziz. Sementara adiknya Nik Abdul waktu ini masih lagi terumbang-ambing dalam PAS kerana beliau sendiri nampaknya tidak disenangi oleh setengah pihak dalam PAS dan ada usaha cuba nak menyingkirkannya. Kita lihat saja dalam pilihan yang lalu, sepatutnya beliau bertanding di Pengkala Cepa, di mana di situ kampung halamannya, tetapi beliau dipindah ke Bacok, di mana Bacok itu bukan kawasannya. Jadi itulah senario yang berlaku ataupun keadaan yang berlaku kepada kedua-dua anak peninggalan anak Tuk Guru sebagai penerus legasinya dalam politik. Ya, saya pun agak berasa hairan juga dengan Nik Abdul ni. Sebab apa? Sebab tadi ada satu undian SOSMA ni, RUU SOSMA dibentangkan, di mana dulu PAS ni dia memang menentang keras undang-undang yang dikatakan zalim kepada manusia ni, SOSMA. Dan saya lihat kalau tak silap saya, senara yang mengundi ni salah seorang ni adalah Nik Abdul. Ni yang saya sangat pelik dan juga muskil, sebab dia dulu pernah ditahan juga di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri. Dan dia juga pernah cakap, kalau tidak silap saya, berkenaan tentang isu-isu yang melibatkan undang-undang yang tidak adil kepada manusia ni. Apa pandangan Tok T ni? Dia ralat sikit, Zaid. Dia tidak ditahan di bawah Akta Keselamatan Negeri. Yang ditahannya adik dia, Nik Adli. Jadi itulah sikap dan sifat Nik Abdul yang kontradik dengan apa yang dilakukan oleh partinya sebelum ini. Jadi itulah orang PAS ini, dia dah jadi macam chameleon, ada satu binatang yang boleh menukar warna mengikut keadaan. Itulah orang PAS sebenarnya. Jadi bila dia berada di dalam kerajaan, dia akan menyokong. Bila dia berada di luar kerajaan, dulu dia menentang apa yang nak UMNO buat. Inilah. Jadi kalau dulu dia boleh menentang nak UMNO macam nak erat dalam Akta Keselamatan Negeri di mana ramai pemimpin PAS ditahan. Tapi hari ini bila berada dalam negeri, bila akta untuk memperpanjangkan tempoh reman itu disokong. Inilah kepelikan yang ada kepada pemimpin PAS yang sebenarnya diperhati oleh rakyat di luar sana. Jadi mereka sudah hilang kepercayaan dan keyakinan, tidak ada ketegasan dan prinsip itu sudah tidak ada. Ini yang berlaku pada PAS, yang mana mungkin juga merupakan satu perubahan yang tidak baik bagi PAS dilakukan oleh PAS ni. Sehingga kan sebegitu sekali, misalnya Nik Abdul dalam isu-isu Nik Abdul ni kurang cerdik. Apabila dia mendedahkan soal UMNO mengambil duit dan dia tahu orang yang ambil duit itu sikap PAS yang bertentangan dengan dulu. Maknanya pengambilan duit ni bukan satu fitnah, tapi diperakui sendiri oleh Nik Abdul, iaitu orang PAS. Jadi saya tak tahu macam mana kalau ada orang masih lagi meletakkan PAS itu sebagai sebuah parti suci, parti yang boleh memperjuangkan Islam dan membawa ke syurga. Saya tak pasti, saya confused mengenai sikap PAS yang sebegini. Ya. Ada satu soalan daripada Muhammad Nur Ibrahim. Boleh Tok T? Boleh. InsyaAllah boleh. Tuan, boleh tak ulas kenapakah Tun M letak jawatan PM selepas tu nak jawatan tersebut? Nak jawatan balik, lepas dia letak dia nak balik. Sebenarnya kalau kita faham taktik peletakan jawatan itu ialah untuk membolehkan beliau menjadi Perdana Menteri yang seterusnya. Beliau meletak jawatan bukan beliau nak, dia terperangkap dengan percaturan dia sendiri. Dia mengira bila dia meletak jawatan akan berlaku penubuhan kerajaan unity government yang melibatkan semua parti, dan dalam penubuhan parti yang kerajaan baru itu tidak termasuk wakil daripada DAP.
Tetapi apa yang terjadi sebaliknya, beliau pula dikodeta balik oleh Mahyudin dan Azmi. Jadi peletakan jawatan itu sia-sia baginya. Kalau dia tidak letak jawatan, beliau mungkin boleh jadi Perdana Menteri sampai ke hari ini. Tapi kerana beliau telah terpancing dengan suara-suara supaya membuangkan DAP dalam kerajaan PF, maka beliau membuat tindakan yang drastik tanpa berunding dengan Majlis Presiden, kerana beliau percaya beliau akan mendapat sokongan, sebaliknya beliau tidak mendapat sokongan, dan akhirnya jawatan yang diidamkan itu tidak sampai. Sebab itu bila dia letak jawatan, beliau menjadi Perdana Menteri interim. Dalam proses menjadi Perdana Menteri interim itu untuk membolehkan beliau mendapat sokongan padu untuk menjadi Perdana Menteri di bawah kerajaan Unity Government, jabatan kerajaan perpaduan yang tidak membabitkan DAP. Tapi malang tidak berbau, orang kata tersilap jangka daripada sangka, dan akhirnya beliau sendiri kidnap oleh dikodeta oleh Mahyudin dan Azmi. Beliau selepas jawatan itu dan dapatlah kepada Mahyudin untuk selama 17 bulan kan. Itu sebenar hakikatnya. Okey. Dia ada Mahathir kali ini tersilap jangka, tersilap strategi. Strategi dia pasal tu mengena diri sendiri, dia terjeruk. Dia nak pasal juga nak kena orang lain, tiba-tiba termasuk dalam kepalanya sendiri. Okey, saya nak tambah sikit.